Baik, silakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. 45 minit. Dari sekarang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat yang telah turut serta membahaskan ada 18 orang isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Saya juga ingin merekodkan kehadiran ahli-ahli Majlis Pimpinan Majlis Perwakilan Penduduk Setiawangsa yang hadir di Dewan pada hari ini. Secara keseluruhan saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang telah memperuntukkan 2.27 bilion kepada NRES dan ini merangkumi peruntukan perbelanjaan mengurus 1.4 bilion dan peruntukan pembangunan sejumlah lebih 860 juta ringgit. Ini adalah penting kerana kementerian ini memainkan peranan penting dalam agenda kelestarian alam sekitar dan juga komitmen di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Ini termasuklah soal pengurusan alam sekitar, tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, usaha pemeliharaan dan perlindungan hutan dan kepelbagaian biologi serta memperkasa kecekapan tadbir urus sumber semula jadi bagi menjamin kemampanan pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Sebagai rekod, kita dapat lihat peningkatan ketara di dalam beberapa aspek. Di dalam belanjawan tahun ini diumumkan ecological fiscal transfer dengan izin yang diagihkan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan hutan simpan, kawasan marin dan sebagainya meningkat daripada 60 juta ringgit ketika ia mula diperkenalkan tahun 2019 kepada 250 juta untuk tahun hadapan. Bagi Ranger Community, ia bermula dengan 225 orang pada tahun 2019 dengan 28 pos. Pada tahun 2023, ia meningkat kepada 1,000 orang dengan 118 pos dan tahun hadapan total 2,100 di Semenanjung dan 500 di Sabah dan Sarawak Ranger Community yang memelihara hidupan liar kita. Kita juga akan memperkenalkan dasar pasaran karbon kebangsaan, rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara pada tahun depan dan pada 2026 Pelan Adaptasi Kebangsaan. Dan kejayaan negara kita ini juga telah mendapat perhatian Tuan Yang di-Pertua sewaktu saya mewakili negara di COP16 Biodiversity baru-baru ini di Colombia. Situasi Agung PBB telah dan saya memetik many countries around the world are stepping up to lead the way. Brazil, Colombia, Indonesia and Malaysia are leading by example by ramping up efforts to curb deforestation dengan izin. Jadi bagi saya, kita berada pada landasan yang baik dan saya akan menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan. Yang Berhormat Larut dan Kuala Terengganu ada bertanya tentang status semasa Nadir Bumi, REE, supaya kita tidak ketinggalan. Untuk makluman, hala 7 REE telah pun kita melihatnya secara keseluruhan rantaian nilai di peringkat huluan, pertengahan dan juga hiliran dan ia telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ke-6 tahun 2024 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Dan kajian cadangan model perniagaan ataupun business model dengan izin untuk industri ini telah pun dilaksanakan oleh Akademi Sains Malaysia bagi melihat ekosistem industri ini. Dan dilihat Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk terlibat di dalam industri di peringkat hiliran sebagai untuk menjadi negara pengeluar supermagnet di dunia, khususnya bagi menyokong perkembangan industri pembuatan kenderaan elektrik. Namun ini memerlukan adanya industri pertengahan tempatan bagi memproses sumber mentah REE dalam bentuk rare earth carbonates ataupun REC yang dihasilkan oleh lombong-lombong tempatan. Wabil Larut juga bertanya tentang status terkini. Yang Berhormat. Ya. 2 hari lepas saya baca ada kenyataan media oleh Menteri Sumber Asli Australia bahawa tentang perasmian kilang pemrosesan Lynas. Bagaimana kesan dia kepada Malaysia? Dan juga satu lagi soalan saya berkaitan dengan laporan terbaru tentang kerajaan Perak baru mengumumkan adanya teknologi tempatan tentang pemrosesan ini. Boleh nyatakan syarikat mana? Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Sememangnya bagi kita pengumuman yang dibuat di Australia itu dia memang kita sedia maklum sebelum ini, dan di peringkat Lynas sendiri kita memang ada perbincangan dengan mereka untuk soal pemprosesan REE tempatan. Ya, sekarang kita memproses REE daripada Australia dan jenis dia berbeza sedikit dengan apa yang ada di Malaysia. Tetapi Lynas telah memberikan komitmen bahawa mereka bersedia untuk membuka satu lagi line untuk memproses REE daripada negara kita. Cuma dan kita mengatakan sebarang tindakan ini tentulah perlu mematuhi syarat-syarat alam sekitar, keselamatan, kesihatan yang ketat. Cuma di peringkat Lynas ialah mereka meminta satu tempoh lesen yang lebih panjang. Dan itu kita sedang bincang dengan terbuka untuk dinilai. Maknanya sebab bagi mereka nak buat perkara tersebut memerlukan satu pelaburan yang besar. Sekiranya mereka buka kemudian terpaksa ditutup dalam tempoh 2-3 tahun, maka itu tidak menarik. Bukan sahaja mereka, ada syarikat-syarikat yang seperti Supermagnet dan sebagainya yang juga nak membuka kilang di Malaysia. Mereka nak tahu mereka ada masa depan. Sebab buat masa ini hasil produk daripada Lynas di Malaysia ini kita terima daripada Australia, kita proses, kita jual ke Vietnam, ke Jepun dan beberapa negara lain. Ya. Adakah ekoran daripada pembukaan kilang Lynas di Australia akan menyebabkan selepas ini Lynas Malaysia tidak akan lagi menerima REE daripada Australia dan menjadikan kilang mereka di sini terbuka untuk memproses REE Malaysia? Butiran dia kena tanya kepada syarikat Lynas, tapi sebagaimana saya sedia maklum, ini adalah satu industri yang sangat kritikal kepada ekonomi dunia pada hari ini dengan beberapa ketegangan geopolitik yang kita tahu antara Barat dan China dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat itu sebagai satu cabaran. Maknanya kalau buat masa ini mereka masih lagi berminat untuk teruskan, dan sebaiknya kita manfaatkan keberadaan Lynas di Malaysia ini juga untuk memproses REE daripada negara kita. Tentang soal kedua yang dibangkitkan tadi tentang syarikat pengumuman oleh MB Perak, memang kita ada terima maklumat tersebut. Bagi kita, kerajaan tidak terlibat secara langsung di dalam industri ini. Mana-mana syarikat yang mengatakan mereka boleh memproses dan sebagainya, itu ialah berdasarkan kemampuan dan keupayaan mereka. Jadi bagi kita memang ada beberapa syarikat tempatan juga yang menyatakan mereka mampu untuk memproses. Cabaran dia mungkin daripada segi skala dan kos. Yang ini banyak advantage terletak dengan izin kepada syarikat-syarikat negara China dan juga Lynas yang agak established di dalam bidang ini. Tentang soal pemetaan REE yang dibangkitkan, saya sebelum pindah pada isu lain, isu besar ialah soal SOP. Saya tengok pada laporan jawatankuasa kira-kira ni PSC 2 Disember 2021, Kabinet telah pun meluluskan SOP yang dilaksanakan di negeri Perak. Persoalan saya ialah apakah boleh kita muktamadkan SOP yang telah dilaksanakan dapat kita gunakan di negeri-negeri lain. Saya fikir ini halangan yang ada di peringkat negeri. Terima kasih. SOP ini sudah pun dikongsikan dengan semua negeri-negeri, MB semua negeri, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan seluruh negara beberapa bulan yang lepas. Dan kita tengok beberapa hari, saya ingat ada beberapa MB pun ada umumkan mereka merancang untuk merancangkan lagi industri REE. Jadi SOP sudah pun dikongsi. Baru REE ni. Ya, Berhormat Tuan Berhormat Menteri, terima kasih. Saya juga berminat nak mengetahui pendirian ataupun stand Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan REE ini. Oleh kerana sebagaimana Yang Berhormat pun sedia maklum bahawa REE ini adalah mineral yang terletak di bawah jurisdiction state government, di bawah enactment mineral dan sebagainya. Sejauh mana Kerajaan Persekutuan boleh memberi jaminan bahawa proses untuk ekstrak dan juga memproses REE ini akan diberikan ataupun dipermudahkan dari segi prosedur dan SOP sebagaimana disebut oleh Kubang Krian tadi kepada negeri-negeri ini, dan jaminan tidak ada campur tangan daripada Kerajaan Persekutuan yang tak sepatutnya di peringkat negeri itu. Terima kasih. Ya, memang tidak ada campur tangan. Saya ingat Perlembagaan Persekutuan sangat jelas tentang perkara ini. Yang Berhormat Kota Baru pun sangat-sangat arif.
bahawa isu mineral terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. SOP telah pun dikongsikan dengan kerajaan-kerajaan negeri. MBMB pun ada datang bermesyuarat. Kita telah pun kongsikan SOP. Cuma sebagaimana kita juga sedia maklum, bila urusan ekspor dan sebagainya itu termasuklah ya di bawah ruang lingkup kerajaan persekutuan. Begitu juga dari segi tata cara. Kita ada akta pembangunan mineral yang digunakan untuk menyelaraskan supaya dibuat secara mampan dan dengan teratur. Kita ada akta pembangunan mineral. Jadi sekarang tidak ada masalah. Memang it's within state power untuk bertindak. Cuma yang kita nak pastikan ialah supaya nilai ini juga saya ingat ada dibangkitkan. Kenapa Yang Berhormat Perdana Menteri mohon supaya tidak diekspor ialah supaya kita dapat menangkap nilai yang lebih tinggi di dalam negara kita. Kita tidak mahu macam awal-awal zaman kejap Yang Berhormat bagi saya ni. Kalau zaman awal-awal dahulu kita banyak lombong timah misalnya, kita terus proses dan terus hantar ke luar negara. Sedangkan kalau kita tengok pengalaman kita dengan industri minyak dan gas, di mana kita telah berjaya melahirkan satu industri oil and gas yang sangat ke depan. Dan ini telah menjadi satu kekuatan kepada negara kita. Jadi saya ingat itu hasratnya, tetapi kerajaan akan bertindak, walaupun ada pelbagai juga dibangkitkan oleh beberapa yang berhormat nak buat Petronas dan sebagainya bagi REE, tidak timbul. Sebab kita mahu menggunakan akta pembangunan mineral dan juga perlembagaan persekutuan yang sedia ada. Ya, apa-apa pun kita akan go through Mineral Development Act 1994 dengan izin untuk kita tambah baik. Tapi kita tidak berhasrat untuk membuat satu syarikat monopoli dan sebagainya. Jadi itu yang kita hasratkan. Dan buat masa ini, untuk makluman, Perak sebab mereka merupakan lombong perintis untuk projek REE ini di Kenering, maka pada mulanya selepas sekatan diumumkan untuk ekspor, mereka meminta sementara nak cari pelabur. Sebab itu sekarang Perak juga berusaha nak dapat syarikat pemprosesan tempatan atau luar negara. Ada beberapa perbincangan juga di peringkat antarabangsa, tetapi sementara itu sebab sudah ada outstanding stock yang sudah pun di Lombong, maka diberikan kebenaran khas buat tempoh yang munasabah untuk mereka ekspor. Ya, Yang Berhormat. Saya tertarik tadi Yang Berhormat beritahu kebenaran khas telah diberikan untuk ekspor yang bagi baki yang di kilang, tak salah saya MCRE. Saya nak tanya, apa ni tadi disebut gambaran bahawa akan ada kebebasan lah pada negeri untuk apa di dan tidak tertaluk seperti monopoli dan sebagainya. Adakah saya ada dengar kemungkinan tentang diwujudkan apa ni single buying house untuk apa ni REE ini, yang bermaksud adakah ada dalam perancangan kerajaan bahawa semua REE ini akan dibeli oleh satu entiti sahaja? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu antara cadangan yang dibincangkan, tapi setakat ini tidak ada keputusan tentang perkara tersebut. Apa yang telah pun diputuskan ialah wujudnya satu jawatankuasa ataupun task force yang dipengerusikan oleh saya dan dianggotai oleh Kementerian Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan kedua, Menteri MOSTI, Menteri MITI dan beberapa agensi yang berkaitan, yang mana kita nak membangunkan REE, industri REE ini daripada peringkat huluan, pertengahan dan juga hiliran. Dan ada jawatankuasa teknikal peringkat huluan, peringkat pertengahan dan hiliran, dan juga penyelidikan, pembangunan, perkomersialan, inovasi dan teknologi. Jadi ini supaya kita ada satu, sebab dulu dia agak fragmented dengan izin, dan ini menyebabkan kita ada masalah untuk kita membangunkan REE ini dengan lebih ke depan. Seterusnya Yang Berhormat, kalau izinkan, saya ingat sebahagiannya telah saya jawab tadi, untuk pergi ke soal perubahan iklim. Yang Berhormat Larut telah menyarankan supaya kerajaan mewujudkan satu punca kuasa perundangan yang jelas bagi mengikat komitmen pemain-pemain industri terhadap perdagangan karbon yang berpotensi menjadi sumber kekayaan baru kepada negara dan juga negeri. Jadi untuk makluman, kita di peringkat kementerian sedang membangunkan rang undang-undang perubahan iklim negara. Dan untuk makluman juga, rang undang-undang ini kertas the
draft consultative paper untuk rang undang-undang ini telah pun dimuat naik di dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris di laman web untuk dirujuk oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi sesiapa sahaja terbuka untuk bagi pandangan. Ini akan menjadi instrumen utama bagi memastikan pelaksanaan perdagangan karbon dapat dilaksanakan secara efektif. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah umumkan pelaksanaan cukai karbon pada tahun 2026 dalam ucapan belanjawan. Dan ini mampu memastikan pematuhan kepada pemain industri khususnya hard to abate dengan izin yang sukar untuk mengurangkan pelepasan karbon seperti yang disebut oleh PM ialah besi, keluli dan juga tenaga. Supaya kita dapat mencapai sasaran pengurangan pelepasan GHG untuk tahun 2030 sebanyak 45% rentas ekonomi berbanding tahun 2005 dan juga untuk sifar bersih menjelang 2050. Kita juga sedang melaksanakan kajian dasar pasaran karbon kebangsaan secara berperingkat dan ini untuk menyokong pelaksanaan mekanisme karbon pematuhan dan juga sukarela. Dan ini elemen DPKK ini akan dimasukkan di dalam rang undang-undang perubahan iklim negara. Pada masa yang sama, Malaysia Forest Fund ataupun MFF, satu agensi di bawah NRES, merintis ekosistem pasaran karbon yang kondusif dengan pembangunan Forest Carbon Offset, FCO, sebagai sistem pengkreditan karbon kebangsaan. Dan ini membolehkan pembangunan projek karbon hutan dan penyanaan kredit karbon dapat dilaksanakan dalam konteks negara. Tetapi pada masa yang sama memastikan kriteria penerimaan global bagi menjamin tahap integritinya. Ini antara cabaran di dalam banyak projek-projek karbon selama ini. Pada masa yang sama kita juga telah berbincang dengan negara seperti Thailand, dengan Singapura dan juga dengan ASEAN Business Advisory Council, ASEAN BEC, untuk ada ASEAN Common Carbon Framework yang kita akan bincangkan lebih lanjut tahun depan dengan kepengerusian ASEAN. Ia telah pun dimulakan dengan ASEAN Carbon Forum 2024 dan kita akan memberi lebih banyak fokus tentang perkara ini. Seterusnya, Yang Berhormat Puchong mencadangkan supaya tanah lembap ataupun wetland diambil kira dalam laporan BURF UNFCCC bagi pengukuran serapan karbon kebangsaan. Untuk makluman, bermula tahun 2024, pelaporan Biennial Update Report ataupun BUR dengan izin digantikan dengan Biennial Transparency Report, BTR. Penukaran ini ialah berdasarkan COP24 di Poland pada tahun 2018 yang saya rasa dihadiri oleh Yang Berhormat Puchong pada waktu itu, dan ini adalah sebahagian daripada Enhanced Transparency Framework di bawah Perjanjian Paris. Dan BTR ini menggantikan BUR dengan format laporan yang lebih komprehensif, merangkumi inventory gas rumah kaca, penjejakan Nationally Determined Contribution dengan izin NDC, serta sokongan kewangan, pemindahan teknologi dan pemindahan kapasiti yang telah diterima dan diperlukan. Malaysia memang ingin memastikan semua pelepasan dan penyerapan gas rumah kaca daripada semua guna tanah, perubahan guna tanah dan perhutanan bagi kawasan tanah lembap termasuk tanah gambut dan payi bakau dilaporkan dalam inventory GHG. Kita menggunakan 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories dengan izin bagi mengira pelepasan dan penyerapan gas rumah kaca termasuk karbon dioksida, metana dan nitrus oksida. Dan kita juga dalam melaporkan aktiviti pembasahan ataupun rewetting yang berlaku di dalam kawasan hutan paya gambut dalam laporan BTR1 kita sebagai salah satu langkah penambahbaikan berbanding pelaporan terdahulu. Berbalik tentang kredit karbon juga, Yang Berhormat Puchong mencadangkan supaya kerajaan memberi insentif untuk menggalakkan nature-based carbon credit project seperti perhutanan semula dan pemulihan hutan paya bakau, dan ini dapat didagangkan di dalam sama ada bursa carbon exchange yang ada di negara kita dan juga menjana lebih pendapatan. Untuk masa ini, sebarang antara cabaran kita ialah kerana projek-projek karbon hutan di negara kita mengguna pakai sistem pengkreditan daripada luar. Kita baru sahaja ada auction atau lelongan yang pertama di Bursa Carbon Exchange oleh Kuamut projek daripada negeri Sabah.
Dan daripada permulaan projek tersebut sehinggalah berjaya dilelongkan di Bursa Carbon Exchange, ia memakan masa 10 tahun. Ia tempoh yang agak lama. Jadi ada bottleneck di situ di peringkat sistem kredit antarabangsa ini, crediting system atau certifying system. Jadi sebab itu kita sudah melihat mekanisme FCO ataupun mekanisme ASEAN yang dapat membantu kita melakukan perkara ini dengan lebih cepat. Seterusnya, Yang Berhormat Simpang Renggam. Sebelum pindah. Terima kasih pada apa yang dibangkitkan ialah soal hutan simpan Northern Kuamut yang meliputi keluasan 83,300 hektar yang telah didagangkan. Kalau tengok pada laporan ini, kerajaan Sabah mendapat hasil lebih kurang 1 juta. Cuma saya ingin dapat penjelasan berapa harga yang ditawar oleh Sabah kepada karbon yang telah dibuat dan syarikat mana yang membeli dan berapa tempoh pajakan untuk penghasilan karbon tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Saya akan berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat tentang butiran-butiran tersebut. Yang Berhormat Simpang Renggam dan Paya Besar mencadangkan kepada kerajaan. Mr. Speaker. Ya. Mohon celah. Saya ada satu cadangan lagi yang berkenaan dengan metana. Terima kasih Yang Berhormat tentang metan atau metana. Untuk makluman, kita telah turut serta di dalam Global Methane Pledge yang telah dilancarkan semasa COP28 di Glasgow di Scotland. Saya ingat Yang Berhormat Kubang Krian ada pada waktu itu. Dan ia meletakkan komitmen di peringkat global untuk kita laksanakan pengurangan pelepasan gas metana rentas sektor 30% berbanding tahap pelepasan pada tahun 2020. Berdasarkan BUR 4 yang telah dikemukakan pada 2019, jumlah pelepasan gas metana di Malaysia adalah hanya sebanyak 15% daripada keseluruhan gas rumah kaca. Tetapi ini tidak termasuk penyingkiran daripada sektor lulu CF. Ya. Dan berdasarkan laporan tersebut, tindakan mitigasi pelepasan gas metana yang dilaksanakan di bawah sektor utama seperti pertanian, sisa dan industri minyak dan gas adalah melalui aktiviti pertama pemerangkapan gas metana untuk digunakan sebagai bahan api bagi industri sawit. Kedua, pengurangan pelepasan gas fugitif yang mengandungi metana di dalam sektor industri dan minyak. Kalau kita selalu pergi ke Terengganu atau Sabah Sarawak yang kita tengok dibakar di kawasan pemprosesan minyak. Dan juga inisiatif pengurangan pelepasan gas metana di tapak pelupusan sampah. Bagi proses pelaporan BTR yang bermula pada 2024, kerajaan akan terus melaporkan pelepasan gas metana pada tahun ini. Dan di peringkat NRES, kita dalam proses memutamatkan pembangunan dokumen Long Term Low Emissions Development Strategy LT-LETS dan juga NDC Roadmap and Action Plan dengan izin. Dan ini akan menjadi asas kepada kita untuk melihat strategi jangka masa panjang dengan komitmen terbaru negara yang mana kita kata sifar bersih. Kalau dulu kita cakap seawal 2050, sekarang sebenarnya tugas kita lebih besar sebab kita sebut menjelang 2050. Dan ini termasuklah strategi mitigasi pelepasan gas metana bagi sektor sisa dan minyak dan gas. Bagi memastikan isu ini dapat ditangani secara holistik dan terangkum, NRES dalam sedang menerokai pembangunan plan pengurangan pelepasan metana kebangsaan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Seterusnya yang minta penjelasan YB Menteri. Saya sangat bangga kerana kita akan adakan satu plan kebangsaan pengurangan metana. Saya nak tanya dua perkara. Satu, apakah pengurangan sekarang berbanding dengan base level? Kedua adalah bilakah plan ini akan dibentangkan? Sebab yang I think deadline is 2030. So
Kedua-dua ini, yang pertama tentang the details, tentang pengurangan terkini, yang berhormat saya akan beri secara bertulis. Begitu juga dengan detail plans tu, saya ingat mungkin sebab kita baru nak go through the RMK process, tetapi saya faham juga the urgency of the matter sebab ia memerlukan banyak tindakan-tindakan intervensi daripada mereka yang terlibat di dalam industri minyak dan gas dan juga daripada industri yang terlibat dalam sektor sisa, pemprosesan sisa. Saya lihat daripada segi sawit itu sudah ada kemajuan yang agak ketara, tetapi daripada kedua-dua sisa dan industri minyak dan gas itu memerlukan intervensi yang lebih. Seterusnya, Yang Berhormat Kemaman telah mencadangkan kerajaan agar membentuk kerjasama awam dan swasta untuk mendepani cabaran kos yang tinggi dalam melaksanakan agenda pembangunan teknologi hijau dalam sektor ekonomi negara. Sememangnya ini menjadi antara pendekatan kita supaya kos pembangunan dan pelaksanaan projek akan ditanggung oleh pihak swasta dan pihak kerajaan boleh memberikan atau menyediakan bantuan dalam bentuk insentif ataupun galakan seperti dengan izin Green Investment Tax Allowance GITA dan Green Technology Financing Scheme GTFS. Untuk makluman Yang Berhormat, sistem pembiayaan teknologi hijau ini merupakan skim pembiayaan mudah yang telah mula diperkenalkan pada tahun 2010 lagi dan ia terbuka kepada sektor tenaga, pengangkutan, pembuatan, air, sisa dan bangunan. Pada tahun 2024, kerajaan telah meluluskan sejumlah 1 bilion ringgit lagi untuk tahun ini dan tahun hadapan dan kesinambungan dalam dari itu Yang Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk meneruskan sistem pembiayaan GTFS bagi tahun 2026 dengan 1 bilion ringgit lagi. Yang Berhormat Kuantan pula telah minta penjelasan tentang ketersediaan kerajaan berdepan dengan musibah banjir pada musim tengkujuh. Untuk maklumat Yang Berhormat, MET Malaysia memang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu sepanjang tahun untuk memantau situasi cuaca negara. Dan MET Malaysia akan mengeluarkan maklumat dan amaran sekiranya cuaca buruk yang mampu menyebabkan bencana dijangka berdasarkan model-model cuaca yang ada. Untuk makluman, kita ada untuk makluman juga, MET Malaysia juga telah sentiasa berkongsi maklumat dengan pihak NADMA di peringkat pusat negeri dan daerah dan juga dengan pemegang-pemegang taruh yang besar seperti TNB, Petronas, Prasarana, syarikat-syarikat air negeri, syarikat pengangkutan dan juga wakil rakyat dan penduduk setempat supaya ada ketersediaan sekiranya berlaku banjir. Dan MET Malaysia juga telah menaik taraf 60 stesen pencerapan permukaan kepada stesen cuaca automatik dan telah siap sepenuhnya pada tahun 2022 dan kini sedang menaik taraf 100 buah sistem stesen pencerapan permukaan automatik melalui RP3 RMK ke-12 dan dijangka akan berfungsi sepenuhnya pada hujung tahun ini. MET Malaysia juga ada laman web dan aplikasi My Cuaca untuk memberi perkongsian dengan orang ramai. Pada masa yang sama, ketika beberapa insiden baru ini yang kita lihat, saya telah meminta MET Malaysia untuk melihat semula SOP yang ada sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, orang awam terlepas pandang tentang amaran-amaran cuaca, bagaimana nak membolehkan orang ramai dapat maklumat cuaca ini dengan lebih baik. Jadi ini dalam proses yang dibuat oleh MET Malaysia. Seterusnya, Yang Berhormat, dalam isu biodiversity dan hutan banyak juga dibangkitkan sekadar untuk makluman ya, dalam kes insiden terbaru, kes pelanggaran harimau Malaya di Greek baru-baru ini, selain daripada harimau itu digilis oleh trailer, tetapi yang lebih menyedihkan ialah kita mengesyaki bahawa ada poachers kemudiannya datang dan telah mencuri kulit harimau tersebut di kepala dan juga di badan dan juga taring dan juga kukunya. Jadi walaupun dalam keadaan macam tu, pemburu-pemburu haram ataupun poachers ini tetap berkeliaran. Jadi sememangnya soal mengurangkan konflik hidupan liar dan manusia ialah antara perkara yang menjadi prioriti. Satu, untuk
pemeliharaan mereka, tetapi juga dari segi memastikan keselamatan manusia dan juga keselamatan harta benda kita. Yang Muhammad Gerik bertanya tentang soal gajah dan harimau. Memang ini dibangkitkan oleh Yang Muhammad Gerik sebelum ini. Untuk makluman, kita telah Perhilitan telah menjalankan 23 operasi tangkapan gajah daripada 2020 sehingga 2024 untuk dipindahkan ke habitat yang lebih luas, sesuai dan jauh daripada penempatan. Membina 3 unit sistem pagar elektrik gajah kekal di Kampung Bukit Sapi, Kampung Batu Reng, satu tempat, RPS Air Banon dan juga Besia bagi mengurangkan pencerobohan gajah. Memasang 4 unit collar satelit bagi kumpulan gajah yang telah dikenal pasti bagi memantau pergerakan gajah-gajah tersebut dan mengambil tindakan sekiranya mereka menghampiri kawasan kampung atau pertanian. Melaksana pengayaan habitat enrichment dengan mewujudkan 2 jenut tiruan di bawah lintasan hidupan liar ataupun wildlife viaduct rangkaian ekologi Central Forest Pine di kawasan hutan simpan Temenggur, hutan simpan Aman Jaya, hutan simpan Belum di Gerik bagi menarik hidupan liar, terutamanya gajah supaya tidak melintas di atas jalan raya. Sebab dia bagi hidupan liar ni hanya ada jalan untuk mereka lintas tak cukup. Dia kena tarik. Antaranya ialah ada makanan untuk gajah misalnya ataupun ada salt lick untuk beberapa seperti rusa supaya mereka akan menggunakan laluan tersebut. Dan bila rusa lalu biasanya harimau pun akan lalulah di kawasan tersebut. Dan melaksanakan pengurusan hidupan liar di bawah rancangan kawasan khas Taman Negeri Royal Belum, Perak bagi menangani isu-isu konflik manusia hidupan liar seperti gajah dan rimau, pemasangan 144 tiang lampu LED di 17 lokasi hotspot kawasan lintasan gajah, pemasangan 12 unit papan tanda lintasan gajah di Jalan Raya Timur Barat dan juga membuat hebahan dalam pelbagai bentuk. Pada masa yang sama, Perhilitan juga telah melaksanakan kawalan rondaan serta pemantauan di kawasan konflik, pemasangan perangkap sekiranya terdapat aduan konflik dan menggalakkan penternak haiwan membina kurungan ternakan dengan lebih kukuh dan menguruskan haiwan ternakan dengan lebih sistematik bagi mengelakkan konflik harimau. Mengadakan program kesedaran awam dan mengadakan sesi libat urus. Jadi sebagaimana kita tahu, isu pokok dia ialah isu habitat. Ya, bagaimanapun kalau mereka punya tempat tinggal binatang-binatang liar ini telah pun musnah ataupun walaupun ada tetapi dia terpisah, fragmented dengan izin, maka mereka memerlukan range yang besar. Harimau, gajah dia boleh berjalan beratus kilometer dia punya range. Ya. Dan lagi-lagi bila satu lagi masalah yang kita hadapi ialah masalah binatang mangsa seperti babi hutan yang dalam keadaan kritikal ataupun rusa tidak cukup, maka itulah ya, makna manusia ni bukan prioriti bagi harimau. Kalau boleh dia pun tak nak makan orang. Tetapi bila sama ada mereka tidak ada makanan atau mereka sudah sakit, biasanya barulah mereka akan mengganggu manusia. Jadi Yang Muhammad Menteri, ya, sedikit berkaitan dengan populasi haiwan mangsa tadi. Jadi kalau kita tengok banyak kes-kes yang berlaku ini kerana ketiadaan haiwan mangsa yang tidak mencukupi dalam hutan tersebut. Jadi apa usaha drastik kerajaan? Kalau kita lihat perlu ada satu intervensi yang menyeluruh segera supaya jumlah haiwan mangsa ini dapat ditingkatkan dan pada masa yang sama kita dapat mengurangkan konflik antara harimau dan manusia. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Buat masa ini memang program pelepasan binatang mangsa ini ada dibuat. Biasanya rusa, pelanduk ya, ada dibuat di kawasan-kawasan hutan ini supaya menambah populasi di sana. Dan cuma kita akan ada mesyuarat MyTTF iaitu Task Force untuk harimau dan dengan pihak kerajaan negeri, pihak Perhilitan, JPSM dan sebagainya. Saya akan membawa sebab saya rasa isu ini dah menjadi semakin kritikal. Jadi mungkin kena lipat gandakan lagi usaha yang kita ada sekarang mungkin belum cukup untuk kita memperkayakan lagi keadaan di dalam hutan untuk mengelakkan binatang-binatang ini daripada keluar. Yang Muhammad Menteri sedikit saja. Kalau boleh saya minta dikongsikan data berapa banyak haiwan mangsa ini dilepaskan dalam tempoh 5 tahun yang lepas ya. Jenis haiwan dan juga jumlah yang dilepaskan. Boleh Yang Muhammad. Tapi saya boleh cakap di sini masih terlalu sedikit. Dan kita sedang melihat untuk menambahnya. Ya. Ya, Tenggara di belakang. Ya. Sikit. Terima kasih Yang Bapak Menteri, terima kasih Tuan Ketua. Saya ucap terima kasihlah Yang Bapak Menteri ada singgah ke Tenggara baru-baru ni berkaitan dengan konflik manusia gajah ni.
Jadi apakah tindakan seterusnya ni yang Bapak Menteri berkaitan dengan kawasan saya ni, sebab ada 2 kelompok gajah. Kemudian di kawasan Kampung Temenen, Kampung Batu Empat, Lukut, Sepak Ulu, Sepak Ilir ni, ada dijalankan aktiviti berkaitan dengan homestay dan juga tapak perkemahan. Jadi lanjutan untuk 2026 ni kita ada tahun melawat Johor Taman Malaysia. Jadi mungkin kita mengharapkan kerjasama daripada pihak kementerian lah untuk tengok macam mana handle isu konflik gajah manusia ni. Terima kasih. Kau boleh jawab dengan gerik sekali? Ya. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih juga pada Menteri kerana banyak jugalah daripada pengumuman tu tindakan-tindakan yang dibuat untuk Parlimen Negeri. Cuma daripada sudut urgensi kejadian yang berlaku dalam tahun ni saja, berlaku 2 kematian akibat serangan harimau, kemudian serangan gajah pun daripada tahun lepas sampai tahun ni pun dah masuk 2 atau 3 kematian. Kemudian harimau baru ni digilis oleh lori tersebut kan. Jadi Geri berpandangan yang apa yang diperlukan oleh Perkhidmatan Hulu Perak, terutama di kawasan yang jaga Royal Belum dan sebagainya. Geri rasa dia ada beberapa perkara yang bajet urgent yang dia orang cuba minta sebenarnya. Tapi mungkin pihak kementerian patut berhalusi, sebab bila saya berjumpa dengan pegawai perkhidmatan tersebut, jadi ada beberapa perkara juga lah yang diharapkan untuk kementerian bagi menyalurkan segera dana yang sepatutnya lah. Kemudian yang keduanya, Geri berpandangan yang salah satu faktor utama dia adalah disebabkan penebangan hutan. Jadi kalau ikutkan, bila ada penebangan hutan, ada pembalakan dan sebagainya, kan sepatutnya dia ada tanam semula, dia punya syarat-syarat dan sebagainya kan. Tapi kita nampak mungkin proses tanam semula itu tidak berlaku sebenarnya, ataupun dia berlaku tapi dia tidak pulih sepenuhnya. Jadi apakah tindakan kementerian untuk mengatasi perkara ini? Baik, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebelum tu saya nak mengalu-alukan kehadiran rombongan Dewan Perniagaan Tionghoa Sandakan dan rakan-rakan media Sandakan. Jadi Yang Berhormat Sandakan dia pesan nak cakap mereka telah travel lebih hampir 3,600 km untuk datang ke sini. Terima kasih. Jadi tentang perkara-perkara yang telah dibangkitkan, saya akan kongsikan data dengan Yang Berhormat Putrajaya sebentar tadi. Seterusnya tentang soal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, kedua-dua Yang Berhormat daripada Tenggara dan juga daripada Greek, ialah tentang memang bagi saya kita selalu play catch up dengan izin perkhidmatan ni. Jadi kadang-kadang bila banyak gangguan berlaku kepada habitat, tapi perkhidmatan yang kena datang tu, jadi kita ni dah terlambat lah. Makna pencegahan tu kita tak dapat lakukan, tapi kita nak mengubat perkara tu dia jadi dah agak terlewat. Jadi itu antara cabaran. Bukan saya kata nak tak nak, kita kena hadapi, ini realiti bila ada pembangunan, bila ada perkara ini yang kita kena lalui. Cuma yang boleh saya katakan ialah sebab itu kerjasama awam dan swasta itu sangat penting. Macam di Royal Belum, di dalam usaha konservasi memang banyak beberapa pihak swasta juga turut terlibat. Kalau di Johor juga, kita tengah nak siapkan sanctuary gajah. Dan saya akan turun pada bulan 12 ni untuk tengok persiapan tersebut. Dan antara dia nak makan masa tu nak sediakan makanan untuk gajah. Itu pun satu perkara. Jadi benda ni bukan gajah, dia bukan makan, bukan sikit-sikit lah. Ya. Jadi ini antara kekangan-kekangan yang kita ada. Tetapi saya alu-alukan kerjasama dan saya juga perlukan bantuan daripada kerajaan negeri supaya kita dapat atasi perkara ini secara bersama. Di peringkat persekutuan misalnya, kita dah bagi moratorium. Ini daripada zaman kerajaan sebelum ini lagi kepada ladang hutan yang baru. Ya, sebab ia juga satu cabaran, sebab banyak bila dia janji nak tanam semula tetapi tidak ditanam semula. Sebab bisnes ladang hutan ni bukan bisnes yang murah. Jadi banyak yang tak mampu buat dan kerajaan telah kekalkan moratorium. Walaupun ada permintaan daripada kerajaan negeri untuk terus benarkan ladang hutan di dalam HSK yang untuk kawasan baru. Tapi saya take note dan kita akan terus berbincang untuk dapat lebih banyak sokongan infrastruktur untuk perkhidmatan supaya mereka dapat bertindak dengan lebih cepat. Sikit lagi, Yang Berhormat Menteri. Saya rasa cerita pasal cerita berkenaan dengan penanaman hutan ni daripada dulu lagi saya rasa tak pernah berjaya pun. Jadi saya memikirkan boleh tak kementerian wujudkan satu macam
sama ada NGO ataupun syarikat persendirian bawah kementerian ke, yang ambil kita punya orang tempatan, contohnya orang asli dan sebagainya. Contoh kalau kawasan tu digerik, kita ambil orang digerik. Sebab orang-orang digerik ni sendiri dia memang dia nak selamatkan hutan. Bila kita suruh syarikat swasta yang luar buat, dia pun mungkin intention diri dia pun dia bukan nak jaga sangat hutan. Jadi kita cuba kementerian perhalusi cadangan ni kan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu saya ingat kita akan ambil maklum. Juga bagi saya nak teruskan berkaitan juga dengan apa yang disebut tadi, ialah bila kita bercakap tentang soal hutan, kita kena bercakap soal EFT. Paya Besar, Kuala Nerus, ada bangkitkan bahawa EFT ini terlalu kecil ataupun ada syarat-syarat baru dan sebagainya. Sebenarnya peningkatan ini sangat ketara, macam saya sebut tadi, daripada 60 juta pada tahun 2019, kemudian PMX naik, dia telah naikkan kepada 150 juta, 200 juta, 250 juta. Jadi kalau itu dah lebih 4 kali ganda kenaikannya. Cuma kita juga nak memastikan, sebab sekarang dia berdasarkan banyak pemberat dia ialah kepada keluasan kawasan yang dipelihara. Jadi itu satu perkara yang bagi saya bagus dan terus ada. Tetapi kita untuk yang seterusnya, itu yang disebut dalam ucapan Tambun, supaya kita nak naikkan kepada 50% soal prestasi. Prestasi ni apa? Pada waktu kerajaan terdahulu, waktu Kota Baru, dia ada pinda Akta Hutan. Akta Hutan 1984 telah dipinda supaya kena ada public hearing untuk penyahwartaan. Kalau di nyahwarta, dia kena ganti exact same size, serta-merta. Ya, jadi ini sebenarnya model yang telah diguna pakai oleh Selangor, dan saya nak puji kerajaan Perlis yang telah mengadop bulat-bulat akta tersebut. Sebab kita tahu hutan ni dia kena negeri juga di peringkat enactment. Tetapi negeri-negeri lain masih lagi belum, ataupun kalau nak pun dia macam separuh-separuh nak. Dia kata dia tak nak semuanya. Jadi saya galakkan semua negeri dapat ikut akta pindaan Akta Perhutanan 1984 yang kita buat pada tahun 2022, supaya ia akan membolehkan kita melindungi hutan kita dengan lebih baik. Begitu juga EFT selepas ini, elemen elemen quality, iaitu apa effort mereka, sama ada nak menggunakan pakai akta ini ataupun usul-usul lain. Mungkin hutan ni tak banyak, tetapi dia ada effort yang bersungguh, maka ini juga akan jadi dalam pengiraan untuk negeri-negeri ini dapat daripada 250 juta ini jumlah yang lebih besar. Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Berkaitan EFT ini, apakah pandangan Yang Hormat Menteri? Adakah kaedah ini masih dijangka akan kita tingkatkan keberkesanan? Walaupun kita tingkatkan peruntukan, saya ucapkan syabas di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meningkatkan 3 atau 4 kali ganda. Cumanya persoalan yang pertama adalah adakah ia dapat capai keberkesanan? Dan yang kedua, adakah dengan peningkatan jumlah peruntukan ini boleh merapatkan antara federal dengan negeri? Kenapa Yang Hormat Menteri sebutkan tadi ada reluctant spirit daripada negeri-negeri? Apakah sebabnya? Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih. Saya tidak nafikan reluctance tu, dan mungkin saya fikir sebab bagi negeri-negeri setengah misalnya pembalakan atau dijadikan ladang dan sebagainya, itu satu aktiviti ekonomi yang lebih mudah difahami. Tetapi bagaimana kita dapat tingkatkan pelancong ekoturism ataupun kita dapat terlibat dalam perdagangan carbon credit yang masih lagi sangat baru, itu benda-benda yang sukar difahami, dan mungkin bagi negeri-negeri dia kata apa faedah dia. Cuma saya juga ada berpesan, saya pernah bertemu dengan seorang menteri besar bersama dengan Perdana Menteri, dapat bantuan untuk tebatan banjir banyak, untuk bekalan air banyak. Tapi saya kata pada masa yang sama tu duit federal, saya kata saya pohon, saya kata bila nak buka hutan tu fikir-fikir, sebab nanti kena tambah lagi duit untuk banjir, duit untuk bekalan air. Jadi dia kena juga tengok kesan kepada negeri tersebut. Tapi saya take note dan kita akan teruskan penambahbaikan. Saya cuma nak masuk sedikit. Terima Menteri sedikit berkaitan dengan EFT, Kuala Nerus. Okey. Ya. Terengganu memanglah dari segi Menteri jawab tadi bergantung pada effort kerajaan negeri menjaga hutan tu, kita antara kriteria yang dapat banyak peruntukan selain daripada keluasan. Di Terengganu memang keluasan hutannya dimaintain lebih daripada 50%. Tapi effort tu kurang sebab kita kurang dana yang negeri sendiri nak keluarkan untuk effort. Mungkin kalau dinilai segi effort kita kurang. So baiklah kita dapat jumlah yang agak kecil lah sekira pada tahun lepas, iaitu 13.2
94 juta saja. So, cuba boleh pertimbangkan tentang effort negeri yang miskin ini supaya kriteria itu dilonggarkan. Terima kasih. Okay, sebab tu tahun ni kita naik 17.7 juta 2024 daripada 13.94 juta dan insya-Allah logiknya kalau semua tu okey tahun depan pun akan naiklah sebab bila peruntukan pokok tu dah ditambah kepada 250 juta. Tapi sebab itu bagi kita effort tu kita nak ambil kira lebih banyak untuk 2025 berbanding dengan tahun ini. Jadi itu antara perkara yang kita akan lihat. Cuma kalau dalam saya nak sentuh sikit ya. Cuma saya nak minta pandangan Tan Sri Speaker kepada Yang Berhormat Menteri. Saya lihat kita hadapi bencana alam walaupun bencana alam sebahagiannya di bawah Petra. Cuma saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Kenapa kita tidak menumpukan penyelesaian berasaskan alam daripada penyelesaian berasaskan kejuruteraan? Kerana kejuruteraan ini akhirnya alam itulah yang akan menyebabkan. Kefahaman ini bagaimana Kementerian Yang Berhormat dapat melihat supaya penyelesaian menggunakan alam lebih dipertingkatkan supaya biodiversiti ini menjadi sebagai asas. Adakah konsep kefahaman di negara kita ini berkurangan dari segi penyelesaian berasaskan alam ini? Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Sebelum Menteri jawab, Menteri perlu bukan berapa minit lagi untuk wrap up? 5 minit. 5 minit? Ya. Okey, saya bagi 5 minit. Jadi wrap up semua. Ya. Terima kasih. Jadi saya setuju sebab itu kita ada misalnya dalam peringkat JPS pun dia ada prisma untuk melihat daripada pendekatan mesra alam. Tapi saya ingat lebih jelas perkara ini apabila kita sedang siap dalam buat masa ini kita tengah siapkan National Adaptation Plan, Plan Adaptasi Nasional. Sebab bila kita bercakap tentang soal perubahan iklim bukan saja kita kena kurangkan gas rumah kaca tapi pada masa sama kita juga tahu bahawa nak tak nak dia pun sudah berlaku hari ini perubahan iklim. Dan kita kena adapt kepada realiti pada hari ini. Dan pendekatan berasaskan alam ialah perkara yang sebenarnya patut diutamakan. Saya setuju. Saya cuma nak sentuh tadi, last kali ialah tentang soal aduan tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kepala Batas tentang masalah isu pencemaran Sungai Kereh dan juga pantai Esen di Permatang Damar Laut. Untuk makluman, JAS telah menjalankan pemeriksaan terhadap semua industri di kawasan ini sejak tahun 2015. Premis mematuhi keperluan AKAS 1974. Cuma kita memang ada sedikit kelemahan di mana dari segi skop perundangan yang kita kena lihat semula mungkin ialah pelepasan sisa buangan daripada penternakan khinzir tidak dikawal di bawah AKAS 1974. Jadi di dalam fasa kedua mungkin kita kena lihat perkara ini. Dan dari segi kualiti air Sungai Kereh melalui stesen pengawasan di sungai tersebut, bacaan terkini daripada Januari, Mac, Mei, Julai, September tahun ini menunjukkan kualitinya antara kelas 3 dan kelas 4 dengan bacaan sub-index ammoniacal nitrogen yang menyumbang kepada bacaan yang tinggi. Dan ini disyaki daripada ladang ternakan khinzir kerana tiada loji pengolahan kumbahan yang berada di kawasan ini. Dan kita telah juga adakan kajian ke atas pencemaran bau di sekitar kawasan yang juga sedikit tinggi. Dan kita telah pun kongsi dengan jabatan dan agensi yang bertanggungjawab seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina, Majlis Bandaraya Seberang Perai, JPS untuk tindakan mereka. Tentang soal aduan pencemaran di Pantai Esen, Permatang Damar Laut, NRIS memang maklum tentang perkara ini kepada aduan ini dan siasatan telah pun dilakukan pada 21 Oktober. Jabatan Alam Sekitar telah turun dan arahan telah diberikan kepada syarikat Silicon Island Sdn Bhd untuk turut menjalankan persampelan ke atas bahan terapung serta sampel kualiti air marin. Jadi kita juga menjalankan pemantauan secara berterusan kepada isu yang berlaku di kawasan pantai Esen ini. Dan kita pada pemeriksaan terbaru pada 28 Oktober 2024 kita dapati bahawa pihak Silicon Island Sdn Bhd telah pun membersihkan pantai tersebut. Jadi saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya tidak sempat menjawab semua. Jawapan-jawapan lain saya akan kemukakan secara bertulis sama ada yang Yang Berhormat. Sebelum tutup, saya ucap tahniahlah di atas perancangan yang telah dibuat dan saya lihat bahawa petugasan yang ada khusus di peringkat perubahan iklim sangat besar selain pada pelaporan dan sebagainya. Saya tak tahu status kewujudan jabatan satu agensi khusus untuk menangani di bawah kementerian
yang kita pernah mohon sesi dulu untuk diwujudkan satu jabatan khas bagi membantu menyiapkan pelaporan dengan peruntukan yang dibuat dan status tentang jawatan pihak penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar dengan uniform baru dan sebagainya. Bagaimana status yang kita kini? Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Pertama sekali saya juga ucapkan penghargaan kepada Kubang Krian sebab saya ingat banyak perkara ini kita dapat teruskan kerana ada asas yang baik sebelum ini bagi agensi khas atau jabatan khas untuk perubahan iklim. Untuk makluman, kita dalam proses rang undang-undang perubahan iklim negara ini, kalau kita tengok model seperti di UK, di beberapa negara lain, dia ada satu badan khas untuk climate change, macam Suruhanjaya Tenaga untuk tenaga dan sebagainya. Jadi kita sedang melihat perkara tersebut. Tentulah kita sedang berbincang bagaimana bentuk dan sebagainya, tapi saya setuju memang dia punya requirement dia tu sangat tinggi, pelaporan dan sebagainya sangat memakan masa. Jadi kalau kita tidak ada satu tim yang khas yang khusus, maka kita akan struggle tentang perkara tersebut. Tentang JAS, dalam bajet yang terbaru ni sebenarnya yang Muhammad PM juga telah luluskan pemerkasaan kepada Jabatan Alam Sekitar, dan dalam perbincangan kita tengah teruskan perbincangan untuk fasa kedua pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Tetapi yang saya boleh katakan positif perbincangan saya dengan Menteri Kewangan kedua ialah supaya sebab denda dah naik daripada 100,000 kepada 10 juta ringgit. Kalau denda tu semua pergi kepada akaun disatukan Kerajaan Persekutuan, maka JAS dia takkan ada insentif. Sedangkan kalau kita tengok LHDN, Custom, dia ada satu insentif untuk mereka. Jadi mereka terbuka sebab kita kata kalau kita akan kutip lebih lagi untuk Kerajaan Persekutuan, tapi bagilah kita dapat tambah orang atau tambah infrastruktur dan kemudahan untuk JAS. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang Muhammad yang telah turut serta membahaskan isu-isu di bawah NRES di dalam Belanjawan 2025 ini. Terima kasih.